Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Wanda. Hari ini, kumpulan saya akan membentangkan mengenai kerja sosial dengan klien kanak-kanak mengenai masalah sosial, iaitu ponteng. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu Fatimah binti Alimuddin, Muhammad Izzat Azram, Naomi binti Larim, Nur Azani binti Mijul, Raslana Yahya, Siti Nur Syazwani binti Razali, dan saya sendiri Nur Nazura binti Nur Razali. Pertama sekali adalah bagian pengenalan. Praktis kerja sosial merupakan seni dan sains dalam membantu golongan berkeperluan menambah baik kefungsian sosial. 3 domain kompetensi praktis kerja sosial dalam pengurusan kes kanak-kanak iaitu pengetahuan, nilai dan kemahiran dalam meneroka permasalahan dan cabaran yang dihadapi oleh pekerja kes kanak-kanak. Ponteng, apa itu ponteng? Ponteng ialah melarikan diri daripada tanggungjawab atau meninggalkan tugas tanpa kebenaran. Dari aspek persekolahan, ponteng adalah perlakuan pelajar yang meninggalkan bilik darjah semasa waktu persekolahan. Gejala yang sia-sia ini berlaku kebanyakannya di sekolah disebabkan oleh berbagai faktor, antaranya adalah pengaruh rakan-rakan dan juga masalah peribadi. Pembabitan dan minat mereka dalam aktiviti luar itu sendiri merupakan antara faktor yang menyebabkan mereka tidak minat lagi untuk belajar. Maka, ponteng sekolah boleh ditakrifkan sebagai tingkah laku deviance seorang pelajar kerana tidak hadir ke sekolah tanpa sebarang sebab munasabah dan tanpa pengetahuan ibu bapa atau guru. Wan Nur Asia 2003 mendapati bahawa pengaruh rakan sebaya yang merupakan punca utama pelajar ponteng sekolah. Hal ini kerana rakan sebaya merupakan individu yang paling hampir selepas keluarga. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Descriptive case. Klien yang dipilih merupakan seorang anak-anak perempuan yang berusia 8 tahun. Klien tinggal di kampung Bugis Tuaran bersama keluarganya dan merupakan anak bongsu daripada 5 orang adik-beradik. Bapa klien merupakan seorang petani dan menguruskan kolam ikan kepunyaannya di Tambunan yang merupakan kampung halaman bapa klien. Manakala ibu klien merupakan tukang jahit baju. Klien merupakan seorang pelajar yang baik, berdisiplin namun amat pendiam di sekolah serta mempunyai prestasi akademik yang sederhana semenjak dari tadika lagi. Ibu klien sering menceritakan tentang sikap klien yang semakin lama semakin kurang menunjukkan minat untuk belajar, tidak kira secara maya ataupun bersemuka di sekolah. Menurut ibu klien, guru kelas klien pernah memanggil ibu bapanya ke sekolah untuk bertujuan membincangkan isu kehadiran klien yang kurang berasangkan semenjak sesi persekolahan secara bersemuka semula. Pada pertemuan tersebut, guru klien turut memaklumkan kepada ibu bapa klien pihak sekolah sepanjang tempoh pembelajaran atas talian. Guru klien juga memberitahu bahawa walaupun klien masuk ke kelas, fokusnya sering kali terganggu. Menurut ibu klien lagi, prestasi akademik klien juga susah agak menurun walaupun tidak menunjukkan penurunan yang drastik dan membahayakan. Kemudian, keadaan masalah yang ditunjukkan. Hasil daripada intervensi pertama yang dijalankan oleh bersama klien, kami mendapati bahawa punca utama yang menyebabkan gejala ponteng sekolah klien ialah ketagihan kepada gadget yang melampau. Menurut klien, beliau sering menghadap skrin telefon pintarnya pada waktu malam yang menyebabkan beliau tidur sangat lewat, iaitu pada pukul 3 hingga 4 pagi. Padahal sesi persekolahannya bermula seawal 7.15 pagi untuk sekolah agama sesi pagi. Tidak hanya itu, klien turut menyatakan bahawa beliau juga pernah tidak tidur sepanjang malam kerana terlalu asyik melihat video-video yang dikongsikan di aplikasi TikTok dan sibuk bermain permainan Mobile Legends. Akibat daripada kekurangan tidur, maka klien sering mengabaikan jadual kelasnya kerana ingin tidur seharian akibat berjaga sepanjang malam. Tidak hanya itu, klien juga menyatakan bahawa akibat terlalu bermain gadget, maka kerja sekolahnya selalu tidak dapat disiapkan akibat daripada pengurusan masa yang kurang efektif. Apabila kerja sekolahnya tidak siap, klien merasa takut untuk hadir ke sekolah atau ke kelas kerana takut dimarahi oleh gurunya. Selain daripada itu, sikap ibu bapa yang kurang tegas terhadap anak mereka juga menyebabkan klien merasakan seolah-olah tindakannya tersebut bukanlah sesuatu yang salah. Walaupun ibu bapa klien mengetahui akan isu ketagihan gadget dan jadual tidur yang tidak menentu yang dialami oleh mereka, namun mereka tidak mengambil apa-apa tindakan terhadap anak mereka. Menurut ibunya lagi, mereka pernah berusaha untuk menegur sikap klien yang asyik meluangkan masa menghadap skrin telefon. Namun, setelah teguran mereka tidak dienakkan dan tidak melihat sebarang perubahan sikap dalam diri anak mereka, mereka tidak lagi menegur sikap klien tersebut.
Berkenaan masalah tidak tidur malam pula, menurut ibunya, klien tidur di bilik berasingan daripada ibu bapanya semenjak bila masuk ke alam persekolahan. Kini, klien tidur dalam bilik yang dikongsi bersama kakaknya. Kakak klien yang berusia jauh lebih tua daripadanya kini sudah melanjutkan pelajaran di matrikulasi Labuan secara atas talian. Kakak klien sering berjaga lewat malam untuk menyiapkan tugasan sekolahnya. Oleh itu, beliau agak kurang memberi perhatian terhadap sikap adiknya tersebut. Menurut klien, kakaknya pernah memarahinya kerana belum tidur pada pukul 3 pagi. Namun, kejadian seperti itu sangat jarang berlaku kerana kakaknya bukan seorang yang pemarah dan kurang mengambil peduli mengenai hal-hal yang berlaku di rumah. Ini menyebabkan klien seringkali bermain gadget sehingga lewat malam kerana tiada individu yang menegur dengan tegas akan perbuatannya tersebut. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Izwan Azram dan saya akan menerangkan mengenai perkembangan keadaan masalah yang dihadapi oleh klien. Perkembangan keadaan masalah ini terbagi kepada 4. Yang pertama adalah sikap klien yang leka dengan telefon pintarnya telah menimbulkan masalah lain di mana klien telah menjadi lalai dan turut menghadapi masalah dalam menguruskan masa. Oleh itu, kerja sekolah dan tugasan yang diberikan oleh guru sering diabaikan dan tidak dapat disiapkan akibat daripada kelalaian dan pengurusan masa klien yang kurang cekap. Keadaan yang kedua adalah jadual pola tidur klien yang terganggu menyebabkan emosi klien menjadi terganggu dan menjadi tidak stabil. Menurut kakak klien, sekiranya klien tidak mendapatkan tidur yang mencukupi, setiap kali klien cuba untuk dibangunkan pada waktu pagi oleh ahli keluarganya, klien akan memberontak dan membentak sambil menyatakan bahawa dirinya itu masih mengantuk dan tidak mahu ke sekolah. Masalah kurang tidur ini juga telah menyebabkan fokus klien terganggu seperti yang telah dinyatakan oleh guru klien tersebut. Dan keadaan yang ketiga adalah kesan daripada waktu tidur yang kurang mencukupi itu telah menyebabkan klien enggan ke sekolah kerana tidak mahu bangun pagi. Klien juga seringkali memberikan alasan bahawa beliau tidak mahu hadir ke sekolah kerana takut akan dimarahi dan dihukum denda oleh gurunya akibat daripada tindakannya yang tidak menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh guru tersebut. Tindakan ini telah memberi kesan terhadap prestasi akademik klien kerana sering ketinggalan dalam pelajaran. Dan keadaan yang terakhir, yang keempat adalah sikap ibu bapa dan adik-beradiknya yang tidak bertegas kepada klien juga telah menyebabkan sikap klien semakin menjadi-jadi dan tidak terkawal. Ibu bapa klien sudah berusaha untuk menegur sikap klien, namun kurangnya ketegasan dalam mendidik dan membimbing anak mereka telah menyebabkan klien tidak menghiraukan teguran ibu bapanya tersebut. Abang dan kakak klien juga sedar bahawa sikap acuh tak acuh mereka akan hal akademik klien tersebut menyebabkan adik mereka berasa terabai dan menganggap bahawa ponteng sekolah adalah perkara yang remeh. Ibu bapa dan adik-beradik beliau juga mengakui bahawa diri mereka yang sibuk dengan kerja masing-masing membuatkan mereka terlepas pandang akan hal yang membelenggu diri klien. Sekian. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Miss Wanda. Nama saya Nur Aziani Mutimijul, nomor metrik WP 19110133. Saya akan membentangkan part yang seterusnya iaitu maklumat latar belakang klien. Yang pertama ialah maklumat latar belakang personal iaitu klien. Klien yang bernama Dian, bukan nama sebenar, merupakan seorang kanak-kanak berusia 8 tahun yang bersekolah di Sekolah Rendah Kebangsaan Brunei Stuaran. Klien tinggal bersama keluarganya iaitu ibu, bapa, abang dan kakaknya dalam satu rumah di Kampung Brunei Stuaran. Klien merupakan anak kelima daripada 5 orang adik-beradik. Oleh kerana beliau merupakan anak bongsu dalam keluarga tersebut, maka beliau sememangnya mempunyai personaliti yang sangat manja. Seterusnya ialah maklumat latar belakang keluarga klien. Bapa klien bernama Hamid, bukan nama sebenar, merupakan seorang petani dan juga penternak ikan kolam yang berasal daripada Tambunan, Sabah. Manakala, ibu klien pula bernama Marlia, bukan nama sebenar, merupakan seorang tukang jahit. Kakak sulungnya kini sudah mempunyai keluarga dan menetap di Johor bersama suaminya.
manakala abangnya sudah bekerja dan turut menetap di Johor bersama-sama kakak sulung mereka. Kini hanya tinggal seorang abang dan seorang lagi kakak yang tinggal bersama-samanya di rumah keluarga mereka di Tuaran. Seterusnya ialah genogram keluarga klien. Gambar raja di atas merupakan genogram keluarga klien. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Miss Wanda. Saya Fatimah binti Alimuddin. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan penilaian keadaan masalah klien dan juga penetapan matlamat untuk klien. Dalam kes ini, kami telah menggunakan satu teori yang berkaitan dengan permasalahan klien, dan teori yang kami gunakan tersebut ialah teori konsep kendiri oleh Carl Rogers. Dalam teori ini, Rogers percaya bahawa dengan mendengar apa yang ingin dikatakan oleh anak, ibu bapa boleh mendidik anak-anak mereka yang menghadapi kesukaran dan mengambil bahagian dalam tingkah laku yang berisiko. Tambahan pula, ibu bapa seharusnya menghargai idea yang baik daripada anak. Ibu bapa juga boleh membantu anak-anak membetulkan kesilapan mereka dengan memberikan penjelasan dan juga tindakan tegas ataupun sekatan yang sesuai dengan perlakuan yang dilakukan mereka. Ianya tidak kira sama ada di luar rumah ataupun di kawasan sekolah. Hal ini kerana ibu bapa haruslah memerhatikan tingkah laku anak-anak mereka walau dimanapun anak-anak mereka berada. Salah satu prinsip yang ada di dalam teori ini ialah ibu bapa dan guru mestilah menjalinkan hubungan yang positif dengan kanak-kanak. Ianya kerana apabila pelajar membentuk hubungan yang baik dan rapat serta stabil bersama dengan kedua pihak ini, maka mereka dapat meluahkan perasaan mereka kepada ibu bapa dan juga guru tanpa rasa takut ataupun bimbang. Seterusnya untuk penetapan matlamat klien di masa hadapan. Dalam sesi intervensi bersama klien, matlamat utama pekerja sosial ialah mengambil langkah yang patut untuk memastikan klien tidak lagi ponteng sekolah. Klien juga digalakkan untuk menetapkan matlamatnya sendiri dalam sesi ini, di mana klien akan berusaha sebaik mungkin untuk mengubah tingkah lakunya. Bagi matlamat pekerja sosial yang kedua, pekerja sosial merancang untuk menjalankan home visit untuk membuat perbincangan bersama dengan kedua ibu bapa klien tentang pelajaran anak mereka. Ianya untuk memastikan ibu bapa klien peka terhadap persekitaran pembelajaran klien di masa akan datang. Selain itu, pekerja sosial juga berusaha mendapatkan sumber-sumber sokongan yang dapat membantu klien dalam mengembalikan semula kefungsian klien di masa yang akan datang. Dan akhir sekali, matlamat klien untuk menjadi seorang pramugari. Dengan adanya matlamat ini, pekerja sosial harus mendorong klien supaya rajin ke sekolah kerana untuk menjadi seorang pramugari, klien mestilah mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan juga kelayakan yang tinggi. Maka dengan adanya sokongan dan dorongan daripada pekerja sosial, klien akan merasa lebih berminat untuk pergi ke sekolah dan tidak ponteng sekolah lagi. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Rasliana Yahya. Saya akan meneruskan pembentangan ini di mana saya akan membentangkan mengenai pelan tindakan. Terdapat 4 pelan tindakan yang dikemukakan oleh pekerja sosial terhadap klien. Yang pertama ialah memberikan kata-kata motivasi yang boleh membantu merangsang minda dan emosi klien untuk kekal kuat dan berusaha untuk mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik. Seterusnya, pekerja sosial akan membantu klien untuk mendapatkan sumber-sumber sokongan yang diperlukan seperti mendapatkan bantuan daripada guru kelas untuk memberikan perhatian kepada klien agar masalah ini tidak mengganggu proses pembelajaran klien. Pelan tindakan yang kedua ialah pekerja sosial menggunakan konsep ganjaran dalam usaha dan menarik minat klien untuk sentiasa hadir ke sekolah. Melalui konsep ini akan menekankan konsep pemberian ganjaran berupa hadiah seperti pemberian penanda buku, pen, dan sebagainya yang boleh dijadikan sebagai penghargaan kepada klien. Pelan tindakan yang ketiga ialah pekerja sosial akan menggunakan peranannya sebagai broker dalam menghubungkan klien dengan pihak konselor sekolah untuk mendapatkan sesi konseling, di mana pihak konselor akan berjumpa dengan klien dan membuatkan kaedah-kaedah yang lebih efektif
agar klien tidak lagi mengulangi masalah yaitu ponteng sekolah. Pelan tindakan yang terakhir ialah pekerja sosial akan menjalankan home visit untuk usaha menolong klien bagi memenuhi impian dan matlamatnya untuk menjadi seorang pramugari di masa akan datang. Home visit ini membolehkan pekerja sosial berbincang bersama ahli keluarga untuk mengatasi masalah ini. Hal ini kerana pekerja sosial dapat mengongsikan pendapatnya bersama keluarga klien, iaitu menghadkan masa penggunaan gadget oleh klien dengan bantuan ibu bapa atau kakak klien untuk memantau penggunaan gadget klien. Contohnya, ibu bapa membenarkan klien menggunakan gadget pada waktu petang sahaja, dan pada waktu malam ibu bapa harus menyimpan gadget tersebut kecuali berkaitan dengan kerja rumah. Saya teruskan pembentangan ini dengan saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai intervensi atau rawatan yang telah dilaksanakan oleh pekerja sosial kepada klien. Berdasarkan permasalahan kes yang berlaku, intervensi atau rawatan sesi bimbingan merupakan satu kaedah proses menolong seseorang individu yang mengalami masalah melalui perbincangan secara peribadi antara klien dan pekerja sosial. Sudah semestinya sesi bimbingan merupakan salah satu intervensi yang boleh membantu klien untuk mencari, menetapkan matlamat dan menyelesaikan isu atau masalah yang dihadapi oleh klien. Pekerja sosial menggunakan konsep ganjaran sebagai satu intervensi kepada klien. Hal ini kerana dalam kalangan umur kanak-kanak seperti klien sudah pastinya menyukai sesuatu yang berbentuk hadiah. Yang terakhir, intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial ialah meminta bantuan daripada kedua ibu bapanya bagi menghadkan masa penggunaan gadget, juga merupakan intervensi kepada klien. Ini kerana semestinya ibu bapa klien juga menginginkan anak mereka untuk berubah supaya klien selalu ke sekolah dan fokus pada pembelajarannya serta tidak mengabaikan jadual sekolah dan kerja sekolahnya. Salam sejahtera, saya Nami binti Larim memegang nomor kad matriks BP 19110425. Saya akan membentangkan bahagian penilaian intervensi dan perancangan lanjut dan harapan. Melalui intervensi yang telah dilakukan, pekerja sosial memberikan sesi bimbingan kepada klien di mana sedikit sebanyak dapat melihat perubahan sikap klien walaupun perubahan itu berlaku sedikit demi sedikit. Dengan adanya sesi bimbingan ini juga, ia membolehkan klien untuk berkongsi masalah atau bercerita bersama dengan pekerja sosial untuk dapat membantu mengurangkan tekanan emosi disebabkan penggunaan gadget yang telah diterhadkan bagi mencapai kecukupan tidurnya agar emosinya dalam keadaan yang stabil. Di samping itu, dengan menggunakan pendekatan ganjaran, ia dapat dilihat satu inisiatif terbaik dalam memberikan sokongan atau dorongan kepada emosi klien untuk klien terus bersemangat ke sekolah, di mana klien diwajibkan untuk berjumpa dengan pekerja sosial setiap hari bagi mengumpulkan kupon yang membolehkan klien menuntut ganjarannya jikalau klien mencapai tahap yang telah ditetapkan oleh pekerja sosial dan dipersetujui oleh klien. Seterusnya, perancangan lanjut dan harapan. Beberapa perancangan lanjutan yang telah digariskan oleh pekerja sosial dalam memastikan klien terus-menerus mendapatkan sokongan dan dorongan seperti berhubung atau berjumpa dengan klien di sekolah bagi mengetahui perkembangan serta keadaan klien. Seterusnya, meminta bantuan pihak konselor sekolah untuk mengawasi serta mengikuti perkembangan klien dalam aspek pelajaran maupun sosial diri klien. Di samping itu, pekerja sosial juga mencadangkan bahawa klien haruslah mengurangkan penggunaan aplikasi TikTok dan permainan Mobile Legends agar tidak berlakunya ketagihan dan menyebabkan kurang tidur dan mengabaikan jadual kelasnya. Akhir sekali, pekerja sosial juga akan membantu klien cara bagaimana mengatur masa yang sesuai agar klien tidak menggunakan gadget yang berlebihan. Dengan itu, pekerja sosial berharap agar klien mudah untuk berubah bagi mengurangkan penggunaan gadget dan pergi ke sekolah tiap hari tanpa ganjaran diberikan. Seterusnya,
Pekerja sosial juga berharap agar klien dapat tidur awal untuk perkembangan tubuh badan klien dan tidak membuat klien mengantuk berada dalam kelas dan dapat belajar dengan keadaan yang tidak terganggu. Yang terakhir adalah kesimpulan. Semua faktor konteks sekolah adalah saling berhubung kait dan mempengaruhi dalam menyumbang kepada pelajar melakukan salah laku konteks sekolah. Walaupun rakan sebaya bukan faktor dan tidak mempunyai hubungan signifikan dengan konteks sekolah, ini tidak bermakna tidak ada kaitan dengan gejala salah laku ini. Oleh sebab itu, isu konteks sekolah tidak boleh dipandang remeh kerana ia bukan sahaja membawa kesan kepada pelajar, tetapi implikasinya akan menular kepada masyarakat, negara dan keseluruhannya. Sesungguhnya, pendidikan merupakan kemahiran asas yang perlu dimiliki dan ditambah baik oleh setiap individu kerana pendidikan boleh diibaratkan sebagai penyelesaian kepada segala rintangan dan cabaran dalam kehidupan. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.